muakkad, jangan tinggal. Sembahyang malam muakkad, 1 rakaat seperti sembahyang 1000 rakaat di waktu siang. Itu saya pesan tentu kita beramal sungguh-sungguh. Maknanya lepas Jumaat sembahyang sunat jangan tinggal. Kebanyakan orang sembahyang sunat sebelum Jumaat. Sebelum Jumaat itu banyak orang pertikaikan ada sembahyang sunat atau tidak. Kita katakan ada, tak apalah. Tetapi sembahyang sunat lepas Jumaat lebih muakkad. Nabi tak pernah tinggal sembahyang sunat lepas Jumaat. Tetapi banyak orang sembahyang lepas sebelum Jumaat, lepas Jumaat dia balik. Itu silap. Yang ke lepas Jumaat jangan tinggal. Saya heran, lepas Jumaat balik je. Tak terasa rugi, tak rasa misal. Rugi kita tak sembahyang Jumaat, sunat Jumaat. Kadang-kadang masjid silap juga. Antar pisang, jemaah pisang. Nak berbuat pisang lepas sembahyang Jumaat. Sebelum Jumaat tak sempat makan. Lepas sembahyang kita pukang. Sekarang dah ada setengah masjid apple lagi yang bagus pula tu. Kadang-kadang sebelum Jumaat dah tak sempat, ambil pisang buah poket. Sujud ngolik-ngolik pisang. Pesan kepada orang awam, tak payah pisang, tak payah bawa pisang. Lain kali jangan bawa pisang lagi. Duit bagi masjid, senang. Duit tu bagi masjid, lagi bagus. Masjid nak buat repair tu repair ni, macam-macam nak buat, bagi masjid. Duit pisang tu, pisang beli standar tu RM3, bagi RM3 masjid, dia bagus. Pisang menyemakkan masjid je. Orang tak jaga kebersihan. Masjid pun kadang-kadang tak jaga kebersihan. Banyak masjid-masjid yang saya biasa pergi ceramah, sedih rasa hati. Dahlah tak ada kebersihan. Bilik air pun tak bersih. Dia punya pump pun tak ada. Pump pun tak ada. Ensil pun tak ada. Ensil pun tak ada. Kalau kita tengah-tengah buang air lah, orang tolak pintu tak melompat kita. Itu silap. Saya heran masjid-masjid ni. Heran tu. Sayang. Jantung rasa je. Jantung rasa sayang duit. Orang bagi duit banyak, simpan. Waktu saya jaga masjid, duit RM80,000, RM1,000. Itu sayang duit. Datang berceramah, bagi RM50. Duit tol pun tak cukup. Itu asal. Bukan saya, orang lain lah. Jadi sayang duit. Orang bagi duit itu untuk dapat pahala. Ni simpan duit, pahala apa? Habiskan duit itu sebenarnya. Bagi imam mahal sikit. Bagi jawatan mahal sikit. Bagi kalau di Singapura bagus. Singapura ni imam bergaji mahal, siap gaji mahal, bilal gaji mahal. Jawatan kuasa dia ada allowance dia. Itu baru orang bekerja sungguh. Ini kita di Malaysia ni bilik air sabun tak ada. Di Singapura bilik air semua ada sabun siap. Bilik air siap cantik. Kan canggih. Ada tisu siap, kemas. Malaysia tak jumpa sabun, tak jumpa. Itu kelebihan Malaysia lah. Sekian dimaklumkan. Habis. Kemudian tasla naran hamiyah. Orang yang sibuk siang malam kerja tadi ni, siang malam sibuk, nanti akan masuk neraka yang sangat panas. Itu. Masuk neraka. Neraka ni macam-macam. Di antaranya lazza. Kalla innaha lazza. Nazza'atan lisyawa. Sekali-kali tidak, bahkan neraka yang bernama lazza itu kalau kena kepala tercabut kulit kepala. Tu. Kalau kena kepala tercabut kulit kepala. Kullama nadiyat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Manakala masak kulit mereka itu, tuan tukar kulit yang lain pula. Bakar habis, hangus ni. Tukar kulit yang baru pula supaya kita rasakan azab. La yamutu fiha wa la yahya.
Tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati dan tidak hidup yang sempurna. Itu di neraka. Kalau mati senang cerita, habis cerita. Wala yahya, hidup pun sempurna tak hidup sempurna, mati pun tidak, hidup sempurna pun tidak. Itu kita menungkan sekejap. Bagaimana agaknya kalau kita masuk neraka? Masalakakum fi saqar, mengapa kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakunal musallin, mereka berkata kami tak masuk dengan orang yang solat. Solat bagaimana sebenarnya? Saya nak ceritakan solat ni sebenarnya. Solat ni, semayang ni, nak pesan. Semayang ni, aqimis solah li dzikri. Dirikan semayang. Wa yuqimuna solah, mereka mendirikan solat. Mendirikan solat bukan yusallun, bukan semayang. Mendirikan semayang. Semayang betul-betul. Maknanya jaga syarat rukun dia. Wuduk kena jaga, rukun kena jaga. Yang paling penting selepas daripada itu, khusyuk kena jaga. Jangan sembahyang merayau-rayau. Kita akan dapat pahala menurut banyak mana khusyuk kita kepada Allah Subhanahu Taala. Sembahyang Allahu Akbar. Di mana kita sekarang? Kita mesti berada di sini, berada di dalam kita, perasaan kita mesti ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan muka aku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Bukan muka. Di sini sebut wajjahtu wajah bukan muka dalam bahasa Arab. Aku hadapkan muka aku. Sebenarnya bukan muka. Sebenarnya hati dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita tidak merayau-rayau. Semayang betul-betul, apa yang difikirkan ialah apa yang kita baca. Kalau tak faham maknanya, bacaan kita itu, kita faham apa yang kita baca. Kalau tak faham mana, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dalam hati alhamdulillah juga dalam hati kita. Ar-Rahmanur Rahim. Hati pun Ar-Rahmanur Rahim. Jangan Ar-Rahmanur Rahim. Dah ke pasal malam pula dia. Jangan. Pasal hati kita ini akan berjalan kalau kita punya badan berhenti. Kita berhenti, hati berjalan. Kita berjalan, hati berhenti. Oleh itu kita berjalan, hati tak diam je. Hati diam. Bila kita berhenti, hati berjalan. Itu tabiat hati. Itu sebab kita didik hati kita jangan bercakap. Memang hati ini tidak akan kosong semena-menanya. Hati kita tidak akan kosong melainkan ada bercakap. Kalau kita tak ikut dalam apa kita ingat apa yang kita baca, dia akan berjalan tempat lain. Jangan demikian, kita ikut hati kita apa yang kita baca. Itu ada pesan kan. Terus baru berqimus solah, baru mendirikan solat. Sekurang-kurangnya kita ingat apa yang kita baca. Bau sembahyang, bau pada bau tu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya menanglah orang-orang yang beriman yang mana solatnya khusyuk. Nak ganggu sikit. Kenderaan WBB 7180 menghalang laluan di depan Tasik, mohon dialihkan dengan segera. WBB 7180. Itu saya sembahyang tu. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wil itu bagi orang yang lalai dalam sembahyangnya. Itu kita tetapkan hati itu. Hati kita tetap. Maknanya hati kita jangan jalan bersama-sama badan berhenti, hati pun berhenti sama. Hati jangan berjalan.
ansur-ansur perlahan lah, insya-Allah satu hari dia akan khusyuk juga. Itu sebabnya kita kena sembahyang di masjid. Kita kena sembahyang masjid pasal supaya sekurang-kurangnya kita dapat tompang orang sebelah yang khusyuk itu. Itu dia. Kita dapat tompang orang sebelah yang khusyuk. Kalau kita celik mata tak khusyuk, kita boleh pejamkan mata. Asal pejam mata dalam sembahyang punya makruh. Sembahyang dalam gelap makruh. Silap kadang-kadang orang sembahyang malam dia padamkan lampu, makruh pun. Sembahyang qiyamul lail dia padamkan lampu pun makruh. Sembahyang dalam gelap makruh. Sama juga sembahyang pejam mata pun makruh. Tetapi kalau pejam mata itu boleh mengkhusyukkan sembahyang, diharuskan buka pejam mata. Tapi kadang-kadang celik mata tak apa, bila pejam lagi macam-macam hal. Itu hal dia. Ingat, hati kita akan berjalan kalau badan kita berhenti. Sekarang kita mahu badan kita berhenti, hati berhenti juga. Ingatkan apa yang kita ingin baca. Habis. Kemudian tu dia, tasla narun hamiyah, orang yang sibuk tadi kelangkab dunia akan masuk api neraka yang sangat panas. Neraka tak ada yang sejuk, semua panas batu. Cuba kita perhatikan ya. Allah Ta'ala ni masukkan kita dalam neraka ni kerana keadilannya. Dua je. Masukkan kita ke dalam neraka kerana keadilannya. Masukkan kita surga kerana rahmatnya. Cari rahmat Allah Ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah, minta rahmat. Tu saya pesankan tuan-tuan, kita hari-hari minta rahmat. Kita harapkan kita punya ibadat, tak boleh harap. Bimbang tak betul. Kita bimbang dua. Yang pertama bimbang kalau Allah tak menerima ibadat kita bimbang. Kita rasa kita sembahyang dah, kita puasa dah, kita haji dah, kita zakat dah, kita buat macam-macam, belum tahu kita dapat syurga, belum tahu. Yang kita harapkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rahmat macam mana? Kita minta rahmat dari Allah, minta rahmat. Kita minta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya pesankan, hari-hari selawat sekurang-kurangnya 10 kali. Selawat hari-hari. Jangan tinggal selawat. Jangan tunggu waktu Rabiul Awal. Jangan. Sekarang selawat. Malam-malam sekarang nak tidur ke, nak bangun besok ke, lepas subuh ke, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ada wirid. Pasal 4 perkara yang menyebabkan seorang boleh masuk, boleh lepas daripada siksa kubur. Yang pertama sembahyang 5 waktu. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga wirid. Yang keempat sedekah. Kita wirid malas, sedekah lah. Sedekah malas, habis langsung lah. Bila tung masjid lalu, duit RM10. Kan senang sangat. Kalau hari Jumaat lah, setiap orang boleh bagi RM10 seorang, kan banyak. Satu masjid tu ada 1,000 orang sembahyang, seorang RM10 kan RM10,000. Ini bagi 20 sen. Alah, koman betul. Kita boleh beli TV beribu-ribu, derma 10 sen, 20 sen, derma RM1. Sabah ke? TV tu apa ni, LCD ke apa? Beribu-ribu harganya. Boleh beli. Derma masjid 50 sen, RM1. Ngapa tak RM10? RM10 apa salah? Sayang duit. TV tu belum tahu kita punya lagi. TV belum tahu kita punya. Kita mati, isteri kita punya. Kan? Isteri kita dah kita mati, berapa lama dia tahan? 4 bulan 10 hari, habis iddah dia. Orang pun pinang dia. Boleh kak? Bolehlah, habis. Nikah dia. Tak menganggap dalam kubur kita. Yang malang sekali, bila kita dah mati, orang Taman Seri Gomak mati seorang lagi. Jumpa dia alam barzah. Tengok
tengok, macam orang segombak ni. Oh, segombak ke? Segombak. Anak isteri saya apa khabarnya? Dah kahwin dah, habis. Menganga pergi dalam kubur. Saya teringat satu hadis. Tiap-tiap malam roh orang mati ni berada di langit dunia, bertepatan dengan rumah kita, berkatakan, wahai orang-orang yang memakai baju saya, tu. Wahai orang-orang yang mengambil harta saya, lupakan saya ke? Lupakan saya ke? Lupakan saya ke? Saya berada dalam keadaan yang tidak menentu. Sedih. Kalau kita orang beramal, tak mengapalah. Tak beramal tu hal, duit-duit kita pun habis orang sapu belaka. Baru perasan. Kita cari duit siang malam yang untung orang lain. Tu dia Nabi kata, jangan kamu sibuk menyimpan harta kamu, dan kamu sayang harta orang lain, tak sayang harta kamu. Kita sayang harta orang. Harta orang mana kita simpan harta untuk orang. Yang kita punya, yang sedekah kita punya. Yang sedekah itu kita punya. Okay. Lain kali bila derma-derma masjid bawa duit RM10, RM5 jadilah. Ini tak. Lalu hari matung lalu mengantuk pula, tidur. Lepas tu celik balik. Itu masalah. Itu pesankan tuan-tuan, akan datang dia buat proses baru, azam baru. Tiap-tiap hari Jumaat bawa duit RM10, sekurang-kurang RM5. Duit tak cukup, banyak pasal banyak beli rokok, RM5 cukup. Kita duit rokok saja satu hari kata tak banyak, RM3 saja, RM3. Sebulan RM9. Sebulan RM9. Sebulan RM90. RM1 lah senang. RM1. Setahun RM1,200. Berapa lama nak rokok? Baru 40 tahun. Berapa? RM60,000 habis. RM60,000 duit rokok aja. Besok Tuhan tanya daripada masyar, mengapa kau tak ke masjid, tak ke Mekah? Ya Allah, Tuhan, duit tak ada, ya Allah. Oh, duit tak ada, merokok lah. Merokok, ya Allah. Berapa sehari? RM3. Sebulan RM90, RM100. Berapa tahun merokok? 40 tahun. Apa habis? RM60,000. RM60,000 4 kali 5 kali boleh ke Mekah. Mungkin tuan-tuan yang merokok, malam ni start, bukan jangan merokok, jangan membeli rokok. Nak merokok, pinta kawan. Kawan berhenti beli kan senang, masalah. Besok tuan tanya pada masyarakat, tuan tanya, jangan kita bincang pasal hal haram, kita bincang membaziran itu saja. Saya teringatkan baru ni ada kawan ni yang meninggal dunia, barah hati, barah paru-paru kerana merokok terlalu banyak. Tahu-tahu tak makan, masuk hospital, dah barah tahap 4 dah. Seminggu dia meninggal dunia. Bukan maksudnya orang tak ada barah tak mati juga, tapi itu balasan dia. Demikian tuan-tuan, dia merokok, berhenti beli dulu. Sehari 2 hari ni. Merokok juga. Jangan beli dah. Minta kawan, hari kawan nyampah tak beli dah. Tusqa min ain la'aniyah, akan diberi minum dengan air yang sangat menggelegar. Dalam neraka satu hal, minum satu hal, makan satu hal. Makan buah yang berduri itu, masuk tak boleh, keluar tak boleh. Itu balasan Allah Ta'ala. Itu balasan orang beriman, orang Islam tu. Orang kafir lain beramal lain. Ini orang Islam yang tak beramal. Minum air yang sangat panas menggelegar, meletup perut tu. Makan min dari buah yang berduri, masuk tak boleh, keluar tak boleh. Itu balasan. Berani tak berani, takut tak takut. Kalau percaya, jangan buat. Kalau tak percaya, buatlah. Nanti besok daripada mahsyar baru terasa sesal. Betul tak betul apa orang kata.
Itu nak pesankan tu, jangan sekali-kali kita cuba nak lawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sedikit pun kita menentang hukum Allah Taala. Jangan sekali-kali. Sekarang kan ramai orang berani menentang hukum Allah Taala, berani lawan hukum Allah Taala, berani. Besok bila nak mati, besok baru perasan nak mati tu. Belum di akhirat besok. Itu sebab orang mati ni ada 6 tanda dia. Yang pertama, berbuih mulutnya. Yang kedua, merah padam mukanya. Yang ketiga, menengkur macam lembu kena sembelih. Itu alamat azab dah turun, dah dapat azab. Kalau orang itu mengalir air matanya, berpeluh dahinya, kering bibirnya, tanda-tanda rahmat dah turun. Itu dunia Tuhan tunjuk dah. Tetapi saya pesankan tuan-tuan, kalau terdapat orang-orang yang begini, berpeluh, berbuih mulutnya, atau menengkur macam lembu kena sembelih, atau merah pada mukanya, jangan kata apa-apa, diam-diam sudah. Jangan tengok habis. Jangan pandai-pandai. Jangan pandai-pandai nak mengata apa, diam je. Orang-orang alim tengok dia menggeleng kepala je. Kalau mengalir air mata, pasal pun mengalir air mata dengan berbeluh dahi, kerana dia malu daripada Allah Ta'ala. Orang yang malu dia yang pandai, yang berjaya. Dunia malu, di akhirat pun dia malu. Kita malu dengan Allah Ta'ala. Pasal amalan rasa tak cukup. Itu saja. Rasanya kita mesti sentiasa merasakan amalan yang kita tak cukup. Kena begitu. Kedua, sentiasa merasakan amalan tak cukup, merasakan dosa kita banyak. Senang aja. Itu rasa orang berbahagia tu. Mesti merasakan tak cukup beramal. Nak beramal lagi. Rasa dosa banyak, nak bertobat sentiasa. Jangan kita lepaskan peluang untuk menambahkan amalan kita. Mesti rasakan tak cukup, rasanya tak cukup. Kita nak beramal. Kalau rasa cukup je, tak ada beramal kita. Hendaklah melihat orang yang banyak amalan daripada kita. Tuan-tuan bayang ya, orang-orang alim. Saya tengok tuan-tuan guru saya dulu ni, sembahyang malam berjam-jam dengan ilmu yang banyak, dengan amalan yang banyak, tak cukup-cukup juga amal. Itu orang alim tu. Bagaimana kita yang tak alim ni agak-agak? Kita yang tak cukup-cukup ni, rasa tak cukup, kita bangunlah malam. Dia bangun pukul 5 malam, 5 pagi pun jadilah. 5 pagi je. Tidur pukul 10, pukul 11 tidur, pukul 5 kita bangun, sembahyang, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan dosa banyak, merasakan aku ni, aku bilang. Itu sebabnya dalam wirid Rabi Ta'ala tu, lastu lil firdausi ahla tu, aku ni bukan orang ahli syurga firdaus, bukan. Wala aku ala nari jahim, nak masuk neraka pun aku tak sanggup. Aku pun bukan ahli syurga. Aku merendah diri kita, rasa. Tapi sebenarnya kita mesti ada pengharapan. Kita mesti ada pengharapan. Harap-harap mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, masukkan kita ke syurga. Harap kita bagaimana? Kita berdoa hari-hari. Jangan berharap, tak. Berdoa, ya Allah, aku nakkan syurga-Mu ya Allah. Itu. Kita beramal bukan kerana syurga, tapi kita nak masuk syurga. Kita beramal bukan kerana nak masuk syurga, tapi kita nak masuk syurga sebenarnya. Nakkan syurga tu. Takutkan neraka, takut. Kita beramal bukan takutkan neraka, tapi kita takutkan neraka. Begitulah. Kemudian
laisa ta'amun illa min dhani, tidak ada makanan bagi mereka itu melainkan buah yang berduri. Dan neraka itu hal, minum itu hal, makanan itu hal. La yasminu wala yughni min ju', tak mengemukkan, tak mengenyangkan pula. Kalau makan boleh kenyang tak apa, makan adalah susah, masuk tak boleh, keluar tak boleh, gemuk tak, kenyang pun tidak, sakit tambah sakit. Itu apa gunanya kita merenungkan hari kiamat? Apa guna kita merenungkan seksaan ni? Kerana supaya kita takut untuk berbuat dosa. Kita merenungkan itu dalam merenungkan, dia panggil siksaan Allah Ta'ala, supaya kita tak berani nak membuat dosa, tak berani nak meninggalkan ibadat amalan, tak berani. Itu sebabnya orang-orang yang beriman, orang yang